Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lahadrati Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhuriyatihi wa li jami'al muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat, wa khususan ila muallif al-kitab Syekh Muhammad ibn Abi Bakr wa usulihi wa furu'ihi syai'ulillah lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna istawda'naka ma qara'nahu farududhu ilayna 'inda hajati ilayhi. Allahumma alhimna rushdana wa a'idhna min kulli syarri nafsina rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Qala syaikhu muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang ke-17, sambung balik perbincangan kita, kitab Cahaya Pengenalan pada halaman ke-42, halaman 42, pelajaran yang ke-17. Qala syaikhu muallifu rahimahullah, sin soal apa erti sidqun. Kita dah mula membicarakan ataupun membahaskan sifat yang wajib bagi segala rasul. Jadi berkata mu'alif sin soal apa erti sidqun. Dia ada sidik, tabligh, amanah, fatanah. Sekarang kita mula dengan sidik. Jim jawab ertinya erti sidik benar. Sidik itu benar. Benar apa? Benar sekalian perkataan mereka itu para rasul. Perkataan mereka benar, tindak tanduk mereka benar, ya. Pemikiran mereka semua yang berkaitan dengan Nabi SAW dan juga para rasul benar semuanya. Tidak ada sedikit pun dusta. Hatta Nabi bergurau pun dengan gurauan yang benar. Satu kisah yang masyhur, yang macam mana Nabi bergurau dengan seorang yang ajuz ataupun tua. Dan bila ditanya macam mana nak masuk syurga ni, Nabi kata orang tua mana ada dalam syurga. Dia sedihlah orang tua tu. Sebab apa? Sebab dia tak boleh masuk syurga. Padahal Nabi bergurau. Gurauan Nabi betul. Memang orang tua tidak dia berada dalam syurga. Kenapa? Kerana orang tua itu akan menjadi muda kembali. Habis. Mustahil. Ya, yang tadi akal kita tak boleh terima kalau kata tak ada ataupun kalau dok. Kalau kata Nabi benar, akal kita tak boleh terima kalau kata tak benar. Mana mesti benar. Sekarang pula, sekarang mustahil. Jadi akal tak boleh terima kalau kata benda tu ada atau benda tu sungguh. Akal tak boleh terima. Apa yang akal tak boleh terima? Lawannya, lawan kepada benar. Kaya lawannya miskin, besar lawannya kecil. Benar lawannya dusta. Ini akal tak boleh terima. Yang akal terima benar, yang akal tak boleh terima lawannya, iaitulah tidak benar, yakni dusta. Iaitu lawannya tu dusta. Habis. Si soal apa dalil benar sekalian perkataan mereka itu para rasul. Jim jawab dalilnya. Jika dusta mereka itu rasul, jika dusta mereka itu rasul, nescaya dusta pula khabar Allah Ta'ala. Kalau Nabi itu, kalau para anbiya, para mursalin mereka itu pendusta, maka dustalah khabar Allah, dustalah utusan Allah yang mana disampaikan kepada kita. Kenapa? Kerana membenar Allah Ta'ala akan mereka itu. Sadaqa abdin, kan? Allah Ta'ala membenarkan hambanya. Allah Ta'ala memberi pengiktirafan tentang kebenaran hambanya, iaitulah para mursalin. Tuhan dah kata dah mereka ni benar. Kalau mereka tak benar, mana Tuhan pun dusta lah. Mustahil lah Tuhan dusta.
Nah, Tuhan sendiri kata hamba dia benar, mana hamba dia benar lah. Tuhan sendiri sebut para mursalin, para anbiya tu benar, benar. Kalau kita nak kata para mursalin tak benar, kita bercanggah dengan statement Allah. Ni. Dengan mengurnianya akan mereka itu rusul, beberapa mukjizat, lagi tanda benarnya para mursalin ni bila mana Allah Ta'ala mengurniakan kepada mereka mukjizat, beberapa mukjizat. Mukjizat ni apa? Sesuatu yang melemahkan. Nah, dia sesuatu yang mencarit adat, sesuatu yang bersalahan dengan adat. Adat ni apa? Kebiasaan. Bahasa mudahnya sesuatu yang luar biasa. Jadi dipanggil mukjizat ni kenapa? Kerana dia melemahkan lawan. A'jaza yu'jizu i'jazan wa mu'jazan fahuwa mu'jizun. Mu'jizun. Mu'jizah ni mu'jizatun. Ini melemahkan segala perkara yang melemahkan pihak lawan. Kerana itu ditulis yakni perkara yang menyalahi adat, perkara yang berbeza dengan kebiasaan yang luar biasa. Yang menempati firman-Nya, yakni bersesuaian, menepati, bertepatan dengan firman-Nya Allah Ta'ala. Telah benar hamba-Ku, sadaqa abdi, telah benar hamba-Ku. Dan dusta khabar Allah Ta'ala itu mustahil kalaulah firman Allah Ta'ala sadaqa abdi itu tak betul. Mustahil. Mana boleh tak betul? Berani kita nak nafikan firman Allah. Jadi Allah dah kata dah, hamba-Ku yakni mursalin tu benar, bukan dusta. Maka wajiblah benar mereka itu. Wajiblah, wajib pada akal, benar mereka itu rusul, bukanlah dusta. Dan apabila sabit benarnya rusul, apabila dah confirm Nabi itu, anbiya, mursalin, seorang yang benar, mustahillah dusta. Akal menolaklah dakwaan yang mengatakan mereka itu dusta. Habis. Soal apa arti amanah? Apa arti amanah? Arsala anbiya dhawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah wa jaizun fi haqqihim min aradi bighairi naqsin ka khafifil maradi. Itu kan kita baca tu kan, arsala anbiya dhawi fatanah, telah mengutus akan para anbiya ni oleh Allah Ta'ala. Zawi fatanah, mereka ni memiliki sifat fatanah, cerdik. Bisidqi wat tablighi wal amanah, dengan benar. Tabligh, menyampaikan, mereka bukan menyembunyikan apa yang Allah Ta'ala suruh mereka sampaikan. Kita dah kena hak yang tak kena dengan nafsu kita, kita ceritalah. Kena hak yang kena dengan nafsu kita tu, kita sembunyi, kita tak nak abang hukum, takut pun nanti kita tak dapatlah buat. Ni amanah, mereka juga amanah, bukan khianat. Ni. Habis. Sin soal apa erti amanah? Jin jawab ertinya, erti amanah kepercayaan. Iaitu kepercayaan ni terpelihara mereka itu rusul daripada mengerjakan perkara yang ditegah oleh syarak. Itu kata amanah. Mereka amanah dengan syarak. Dan jika makruh dan khilafu aula sekalipun, walaupun benda tu makruh ataupun khilafu aula, benda yang sia-sia. Ada setengah kata dia makruh, tapi kata tak makruh, tapi dia sia-sia. Sekalipun mereka tak mengerjakannya. Nak cerita Nabi ni menunjukkan contoh yang cukup sempurna, yang terbaik. Kita cerita ke orang lain tapi kita khianat, kita buat lagu lain. Cerita ke orang lagu lain tapi kita buat lagu lain. Kita kata ke orang jaga mulut, jaga mata, jangan tengok maksiat, jangan cakap maksiat, tapi kita yang buat. Tu kata kita ni tak amanah. Tak amanah. Tapi Nabi tak. Apa hak Nabi cerita, itulah yang Nabi buat. Jadi
Bukan setakat benda yang ditegah oleh syarak, bahkan jika makruh dan khilafu aula sekalipun, pada zahir Nabi tak buat dan batin pun tak buat. Bukan zahir kita zahir secara jelas kita tak buat, batin kita buat. Dah, Nabi zahir batin Nabi tak buat. Benda-benda yang canggah dengan syarak, benda yang makruh hatta khilafu aula sekali, Nabi tak buat zahir dan batin. Pada ketika kecil dan besar, waktu Nabi kecil pun Nabi tak buat ada benda haram. Tu kata Nabi ni maksum. Nabi tak pernah minum arak, Nabi tak pernah berzina. Bukan macam kita, nak insaf tu kita buat jahat dulu. Ramai di kalangan tokoh-tokoh Islam yang dia ni hebat, tapi satu ketika dulu, zaman sejarah hitamnya, dia seorang yang zalim, seorang yang teruk. Antaranya Syekh Ibrahim Ibnu Adham. Siapa pun tahu kisahnya kan. Jadi Nabi tak, daripada kecil lagi Nabi pernah bercita-cita nak ikut kawan pergi satu program pertunjukan apa pun tak tahu, tapi laralah benda tu. Kalau tak kata haram pun dia jadi makruh. Nah, tapi nak Allah Taala pelihara Nabi dengan cara Allah Taala tidurkan Nabi sedak-sedak siang dah habis dah pertunjukan. Dan lagi kata Malik, dan dahulu daripada jadi Nabi, yakni sebelum jadi Nabi pun Nabi tak buat benda jahat dah. Dan kemudian daripada jadi Nabi, selepas diangkat menjadi Rasul, telah lagi lah, tak buat, lebih-lebih lagi lah Nabi tak buat benda yang haram, benda yang makruh dan khilafu aula. Mustahil. Hak tadi akal kita terima, hak ni akal kita tak boleh terima. Apa dia? Lawannya lawan amanah. Mana lawan amanah? Iaitu khianat. Nabi seorang yang khianat, yang ni akal aku tak boleh terima. Habis. Soal apa dalil amanah mereka itu? Hang kata Allah Ta'ala ni, hang kata para rasul ni mereka ada sifat amanah, wajib. Apa dalil? Jin jawab dalilnya, buktinya, jika khianat mereka itu. Kalau mereka tu khianat, nescaya meninggal mereka itu akan barang yang disuruh. Seperti mana kita lah, kita ni khianat, disuruh buat A, kita tak buat A, kita pergi buat pula B. Dan membuat mereka itu rusul akan barang yang ditegah. Supaya kita hak disuruh tak buat, hak yang dilarang tu yang kita buat. Ni kita ni khianat. Khianat dengan amanah yang diberikan. Sedangkan amanah sebagai seorang hamba, kena buat apa Allah suruh, tinggal apa Allah larang. Tu dalam konteks hamba, kehambaan kepada Allah. Dalam konteks pendakwah, kita kena cerita, sampaikan dengan amanah, jujur apa yang kebenaran. Dan kita juga dalam sesama meninggalkan perkara tersebut. Ni tak, kita cerita ke orang, kita tak buat, kita larang orang, kita yang buat. Kerana disuruhkan kita mengerja seumpama perbuatan mereka itu. Pasal apa Nabi ni, kuatnya Nabi ni memiliki sifat amanah kerana Allah Ta'ala suruh kita ikut perangai mereka. Jadi kalaulah dibentuk karakter mereka itu sebagai karakter orang yang tidak amanah, orang yang khianat, maka kita juga akan ikut perangai mereka. Tapi tidak seperti itu. Mereka seorang yang amanah, tidak khianat sama sekali. Kenapa? Kerana disuruhkan kita mengerja seumpama perbuatan mereka itu rasul. Padahal tiada menyuruh Allah Ta'ala akan kita dengan mengerjakan kejahatan sekali-kali. Allah larang kita buat jahat, dan Allah suruh kita ikut apa yang Nabi suruh. Di situ kita faham Nabi tidak akan buat kejahatan. Kalau Nabi buat jahat, kenapa Allah Ta'ala nak suruh ikut Nabi? Itu membuktikan Nabi tidak pernah buat jahat. Nabi amanah dengan kerja buatnya, dengan tugasnya. Habis. Maka sabitlah kesempurnaan mereka itu. Sabit yakni confirm, pastilah, mestilah kesempurnaan, kepercayaan. Kepercayaan mereka itu. Mana para anbiya, para mursalin, mereka itu orang yang kepercayaan, orang yang amanah. Dan apabila sabit kepercayaan itu, apabila confirm, apabila sure mereka itu orang kepercayaan, mereka itu amanah, mustahil lah khianatnya. Akal tak boleh terima lah khianatnya, khianat Nabi. Kalau ada orang kata Nabi seorang khianat, akal tak boleh terima. Sebab apa? Akal dah sebut tadi, confirm sabit Nabi itu bersifat dengan sifat amanah. Habis. Soal yang ni mudah-mudah, kita laju sikit pun tak apa.
Sin soal apa erti tablik. Jin jawab ertinya erti tablik menyampaikan barang yang disuruh mereka itu menyampai kepada sekalian makhluk. Apa maksud tablik? Menyampaikan. Tu kita dah jumpa jemaah tablik. Jemaah tablik ni apa? Jemaah yang kerja ni menyampaikan. Sebab tu dia mai rumah kita, dia jumpa kita tepi jalan, dia akan cerita Allah sayang kita, kita kena sayang Allah. Macam-macam lah. Kita kena beriman dengan Allah, kita kena peace, main jemaah. Tu kerja. Itulah tablik, menyampaikan. Nah. Artinya erti tablik menyampaikan. Apa yang disampaikan? Barang yang disuruh mereka itu Rasul. Untuk apa? Untuk menyampai kepada sekalian makhluk. Apa yang disuruh sampai tu? Pak dia buat tafsir sikit daripada hukum-hukum dan ilmu-ilmu dan lainnya, lain ilmu dan hukum. Ada cerita pasal hukum, ada cerita pasal ilmu, kan? Ilmu pula ada ilmu yang bangsa kehidupan, ada ilmu sejarah yang lalu, kisah-kisah para anbiya, umat-umat yang terdahulu, macam-macam lah. Mustahil akal tak boleh terima lawannya, lawan kepada tablik. Apa lawan pada tablik? Iaitu menyembunyikan barang yang disuruhkan mereka itu menyampaikan. Akal tak boleh terima. Akal tak boleh terima kalau kata Nabi ni bersifat dengan sifat yang lawan kepada tablik. Apa dia? Kitman, yakni menyembunyikan barang yang disuruhkan mereka itu Rasul menyampaikan. Apa perkara yang disuruh sampai, tiba-tiba Nabi sembunyi walaupun sikit, itu mustahil, akal tak boleh terima. Sebab apa? Kalau mereka sembunyi, Tuhan tak lantiklah mereka jadi Rasul. Sebab apa? Tak sampailah kehendak Tuhan. Tuhan nak suruh mereka sampaikan risalah Tuhan, tapi mereka tak sampaikan, mereka sembunyi. Takkan Tuhan tak tahu? Kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan terus lantik mereka jadi Nabi sedangkan mereka menyembunyikan? Itu membuktikan mereka bukanlah jenis manusia yang menyembunyikan. Bahkan mereka itu memiliki sifat tablik. Sin soal apakah dalil tablik? Jim jawab dalilnya dalil tablik. Jika menyembunyi mereka itu akan suatu daripada barang yang disuruh menyampaikan dia. Jika menyembunyi mereka itu akan suatu daripada barang yakni perkara yang disuruh menyampaikan dia barang, dia perkara. Kalau mereka itu menyembunyikan sesuatu perkara yang disuruh sampai, nescaya adalah disuruhkan kita dengan menyembunyi akan suatu hukum daripada hukum-hukum Allah Ta'ala. Kita juga akan disuruh ikut mereka. Kan Tuhan suruh kita ikut para anbiya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ikut Nabi. Fattabi'uni. Allah Ta'ala suruh Nabi cakap lagu tu, Nabi khitab macam tu pada kita, suruh kita ikut Nabi. Kerana kalau Nabi seorang yang menyembunyikan, Nabi juga akan suruh kita menyembunyikan. Sebab apa? Iktibar pada mengikut Nabi. Adakah Nabi suruh? Tak. Padahal mereka itu Rasul menyuruh akan yang mengetahui akan hukum-hukum Allah Ta'ala itu mengajar. Balighu anni walau ayah. Nabi suruh mengajak, Nabi suruh sampaikan, Nabi suruh bagi tahu kepada umat manusia ini apa risalah yang Allah Ta'ala suruh sampaikan. Dan menyampai kepada yang tiada mengetahuinya. Dan kena pi cerita, kena pi dakwah. Itulah Nabi suruh dan itulah yang Nabi buat. Maka sabitlah begitu, confirmlah, sure lah, pastilah bagi mereka itu Rasul tabligh. Tentulah Nabi bersifat dengan sifat tabligh, menyampaikan. Dan apabila sabit tabligh, apabila Nabi ni confirm bersifat dengan sifat menyampaikan risalah baginya, bagi Rasul, mustahillah menyembunyikan. Akal tak boleh terimalah dakwaan yang mengatakan para anbiya mursalin menyembunyikan. Habis. Sin soal kepada berapa bahagi barang yang mewahyi Allah Ta'ala kepada segala Rasul itu.
barang yang mewahyi Allah Ta'ala kepada segala Rasul itu terbahagi kepada berapa? Terbahagi kepada berapa? Ada berapa bahagi yang Allah Ta'ala suruh wahyukan pada Rasul tu? Jin jawab kepada 3 bahagi. Sesuatu yang Allah Ta'ala suruh wahyukan kepada Rasul tu ada 3 bahagian. Satu bahagian ditegahkan daripada Rasul menyampaikan kepada umat-umat, maka itu perkara kita tiada ketahui. Ada perkara yang Allah Ta'ala tak bagi Nabi cerita pada umat, yang tu kita tak tahu. Rahsia kiamat apa-apa sebagainya tu, yang tu kita tak tahu. Dan satu bahagian harus bagi Rasul menyampainya Rasul kepada umatnya. Satu lagi, wajaizum fi haqqihim min aradi, kau suka dia. Dia nak sampaikan, dia sampai. Dia tak nak sampaikan, dia tak sampaikan. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. No? Dia tak nak sampaikan, tak wajib dia sampaikan. Dan saat ni ada orang kata, Nabi ada sembunyilah ilmu. Apa dia? Nabi kan tahu bila kiamat, tapi kenapa Nabi tak cerita? Lepas tu sini jawabnya, ada benda yang Allah Ta'ala suruh Nabi sampaikan, ada benda yang Allah Ta'ala ikut suka Nabi nak sampaikan tak, ada benda yang Allah Ta'ala tak bagi Nabi sampaikan. Habis. Dan satu bahagi daripada 3 bahagi harus bagi Rasul-Rasul menyampainya kepada umat-umat, dan satu bahaginya disuruhkan segala Rasul dengan menyampainya. Seperti mana Nabi suruh kita semayang, suruh kita puasa, itu benda yang disuruh sampai. Habis. Soal, apa erti cerdik? Apa erti fatanah? Apa erti fatanah? Dulu yang sikit. Sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Soal, apa erti fatanah? Jim jawab, ertinya, erti fatanah, cerdik bijaksana. Cerdik bijaksana, ni fatanah. Iaitu tajam akal dan lurus fikiran. Bukan lurus benda, lurus fikiran, benar fikiran Nabi tu. Macam kita ni tak apa nak lurus. Apa nama orang tanya kita, jalan nak pergi kok tu kok mana? Kok tu kok ni boleh pergi tak? Tapi kalau kok ni macam jauh kok. Tak apa nak lurus. Tak apa nak lurus. Sat kok tu, sat kok ni. Hang kemarin pergi mana? Kemarin aku tak pergi mana, duduk rumah. Mohong, aku nampak hang kat kedai. Betul. Aku pergi kedai kemarin. Nampak tak apa nak lurus kita ni. Nabi tak, apa Nabi cakap tu, tu betul dah. Lurus, tepat. Ya. Tajam akal, lurus fikiran. Kita ni kadang-kadang cakap kena tarik balik. Lagi-lagi ahli politik. Ahli politik yang bukan politik Islam lah. Politik tak tahulah ikut apa, cakap ikut dan. Mula-mula kata kilang vaksin dijangka siap tahun ni. Lepas tu kerajaan dia jatuh, naik kerajaan baru pula, dia kata kilang vaksin dijangka akan dibina. Kata siap dah, lepas tu bina pula. Gimana ni? Lepas tu jatuh pula dah kerajaan tu, naik baru pula. Tak tahu. Dia mula dia kata kilang vaksin halal. Mana sebelum ni tak halal lah. Pasal ni nak buat yang halal ni. Jangka siap, lepas tu naik baru pula, dia kata apa nama ni, InsyaAllah akan mula dibina. Kata nak siap dah, ni nak bina pula. Jadi tak tahulah. Masa tu kadang-kadang kita ni kena pemain lagu tu je. Depa atas-atas tu kaya-kaya belaka duk menegak vaksin, ambil bajet kerajaan, beli ni cocok habis ikut dan. Kita ni tak tahu apa, pakai jadi masalah. Pasal itulah kita minta doa Allah Ta'ala lindung kita. Janganlah kita terkena kezaliman orang yang kita tak mampu tanggung kezaliman dia tu. Hari ni pula dia kalau tak mau ikut pendapat orang, dia cok lebih kurang je ni. Dia cok lebih kurang je, dia panggil habis ikut dan. Tak apalah tu. Ni kita. Dan sangat terjaga. Kira-kira sekira-kira kuasa ia. Dan sangat terjaga kira-kira. Dia kata sini iaitu tajam akal dan lurus fikiran. Dan sangat terjaga. Mana tak salah hak Nabi fikir tu, orang telah jaga Nabi. Kira-kira
Ini sekira-kira kuasa ia, mampu ia, ia Nabi tu, ia mursalin, ia Rasul tu, atas menghentikan, atas mematahkan bantahan lawannya. Bila lawan berhujah, dia boleh membantah, boleh menghentikan, boleh mematahkan bantahan lawan yang membantahikan dia, dia Rasul. Mana-mana lawan segala Rasul yang bantah dia, macam Namrud lawan dengan Nabi Allah Ibrahim, senang-senangnya Nabi Allah Ibrahim kepak hujah Namrud. Kenapa? Yang tidak sebenar. Lawan ni lawan yang tidak sebenar. Siapa lawan Rasul ni? Mereka tu yang tidak sebenar, yang tak benar. Mereka lawan Nabi. Maka senang-senang Nabi menghentikan bantahan mereka dan mematikan cakapan lawan tu dengan jalan dan nampak baginya. Cara mati pula menggunakan metod yang pihak lawan pun akur dengan jawapan Nabi. Contohnya Namrud kata, Tuhan hang boleh apa? Dia kata, Tuhan aku boleh menghidupkan orang mati. Tuhan aku ni Tuhan yang menghidupkan orang mati, menghidupkan orang dan mematikan manusia, mematikan orang. Namrud kata, aku pun boleh. Orang yang nak dilepaskan daripada hukuman penjara, dia ubah hukuman tu jadi hukuman gantung, pancung, bunuh. No? Orang yang sepatutnya nak dipancung, nak dibunuh, dia ampunkan. Dia kata, nampak aku buat. Dia lebih buruk, Namrud lebih buruk dengan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim keluar hujah yang kedua, dia kata, kalau begitu Tuhanku menaikkan matahari dari tempat naik dan tenggelam pada tempat tenggelamnya. Sekarang ni aku nak hang naikkan matahari daripada tempat dia tenggelam dan tenggelamkan pada tempat dia naik. Terdiam Namrud. Hak lain pekat dia gelak habis. Dia cara ni, cara berhujah ni cerdik sungguh. Cerdik sungguh kan, macam kita cerdik buat-buat. Dan nampak bagi mustahil, akal tak boleh terima. Apa dia? Lawannya lawan bagi fatanah. Apa lawan bagi fatanah? Iaitu bodoh. Yang ni akal tak boleh terima. Kalau kata Nabi bodoh, akal kita tak boleh terima. Soal apakah dalil bijaksana? Mereka itu Rasul. Apa bukti Rasul itu bijaksana? Jin jawab, dalilnya, buktinya, jika bodoh mereka itu, kalaulah tak cerdik mereka itu Rasul, nescaya tiada kuasa, tak mampu ia Rasul menghentikan bantah-bantahan yang membantahikan dia Rasul. Nabi tak mampu nak berhadapan dengan orang yang membantahi Nabi. Tapi dah sejarah semua membuktikan semua para rasul boleh mematahkan hujah hamba, hujah umatnya, hujah mereka yang bantah dengan Nabi. Cuma adalah segi hujah tu Nabi tak berhujah dah, tapi umat tetap tak mahu menerima dakwah Nabi. Mereka tak boleh nak berhujah dengan Nabi dah, tapi mereka tak terima juga dakwah Nabi. Maka ada kala Nabi yang membawa diri. Nabi fikir, apa keperluan lagi aku dakwah kepada orang yang tak mau terima dakwah aku ni? Hujah memang dapat ahli hujah dah, tapi dia tak mau terima juga dakwah Nabi. Maka Nabi membawa diri sebagai contoh Nabi Allah Yunus alaihi salam yang ditelan dalam perut ikan Nun. Jangan kita kata Nabi Allah Yunus ni lari daripada umat dak. Beradablah kita dengan para anbiya. Itulah Nabi ni nak mencari orang lain kot terima dakwah Nabi. Dah hampa tak mau terima, sudah kot nak pergi cari orang lain. Tapi Allah Ta'ala nak memberikan petunjuk kepada Nabi Allah Yunus dengan cara diberikan satu petunjuk yang jangan putus asa, teruskan berdakwah gitu antaranya. Itu kerja Allah Ta'ala dengan kekasih-kekasih dia. Kita jangan duk pandai-pandai hurai, duk pergi kata pula pada muka Nabi Yunus, na'udzubillah min zalik. Siapa suruh lari daripada dakwah? Tak kena. Itu bukan kerja kita. Ada hikmah Allah Ta'ala buat. Baik. Jadi ni dia. Beza juga para anbiya lain dengan Rasul kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi walaupun Nabi dibaling batu hingga akan berdarah tumit kaki Nabi, becak tapak kasut Nabi. Malaikat penjaga gunung mai nak minta pada Nabi nak hempuk kepala penduduk Taif tu. Nabi kata, jangan. Depa tak beriman dengan aku, anak cucu depa beriman dengan aku. Sungguh hari ni kalau kita pergi ke Taif, semua pok-pok baik belaka, Islam yang sungguh-sungguh belaka, bahkan menghafal Al-Quran. Bahkan tertanam jasad di situ Sayyidina Abdullah ibn Abbas dan guru mulia kita dalam masyarakat Melayu, Syekh Daud bin Allah Al-Fatani. Habis. Dan tiada kuasa
Nescaya tiada, kalau Nabi itu seorang yang bodoh, nescaya tiada kuasa ia Nabi nak menghentikan bantah-bantahan siapa? Orang yang membantahikan dia Rasul. Dan tiada kuasa, yakni tak mampu mematikan cakapannya, cakapan lawan tu. Padahal telah mengkhabar oleh Quran. Padahal kalau kita baca Quran, kalau kita jumpa apa dia? Dengan mendiri mereka itu, dengan menegaknya mereka itu Rasul akan hujah. Kalau kita tengok Quran, Allah Ta'ala cerita punyalah hebat para Rasul ni, dia menegakkan hujah, mendiri akan hujah oleh mereka itu. Ini mendirikan mereka itu akan hujah, menegakkan mereka itu Rasul akan hujah atas segala lawannya. Semua dia pemenang. Maka sabitlah, confirmlah, cerdik, bijaksana mereka itu Rasul. Dan apabila cerdik, bijaksana, mustahil akal tak boleh terima lah apa dia lawan kepada bijaksana. Apa dia? Bodohnya. Tu. Habis. Sin, soal apa yang harus pada hak segala Rasul alaihi mussalatu wassalam. Apa yang harus, ingat, kita dah dalam membicarakan tentang sifat mursalin ni, sifat Rasul ni, 4 sifat yang wajib. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. 4 ni. Dan daripada 4 ni juga ada balikan yang 4. Apa dia? Yang mustahil. Ni automatik lah. Bila sebut kata Allah Ta'ala ni, bila sebut kata Rasul ni, dia siddiq, benar, lawannya dusta. Fatanah, cerdik, lawannya bodoh, jahil. Tabligh, menyampaikan, lawannya kitman, menyembunyikan. Amanah, lawannya khianat. 4 wajib, 4 mustahil. Okey. Satu lagi apa dia? Harus. Harus apa dia? Tu dia tanya sini, apa yang harus pada hak segala Rasul dan Anbiya alaihimus salatu wassalam. Langit tu dah gerak ke tadi? Mana? Jin jawab, harus pada hak mereka itu. Ni kita dah hujung-hujung dah ni. Hujung-hujung paling pun nak jadi Tok Wali ni. Ngaji kita nak khatam jadi Tok Wali. Itu yang gambaran kita ni langit ni. Dah. Mungkin kru kita Ustaz Ali ni dia buat lagu tu nak iktibar kata ketinggian ilmu tauhid ni, membicarakan siapa yang memiliki langit dan bumi. Habis. Jin jawab, harus pada hak mereka itu Rasul. Wajaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Ingat lagi nah. Hari ni kita bersiaran di Pondok Paklang Jilah. Tuan Guru Haji Abdullah. Kami dulu bisa mengaji di sini dulu ni. Jadi antara lapis-lapis dia ni Ustaz Saleh Ahmad, pendiri ataupun orang tanggungjawab mengemudi pembukaan perkampungan Islam kembal. Di matan Aqidah Ta'wan dia suruh hafal. Dia suruh hafal matan Aqidah, ingat dia sambil renyah-renyah, cubit perut, kulit keluar lah. Kulit perut habis dah. Sambil duduk renyah, duduk usap misal tu. Jadi surah apa? Wajaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum apa nama ni tu? Wajaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Harus bagi sekalian hak sekalian mereka tu Rasul. Bil aradi wajaizun fi haqqihim min aradi, daripada bersifat dengan sifat kemanusiaan. Kahwin, makan, minum, tidur, sakit, letih, dahaga, semua ada. Ada pada Rasul. Sebab apa? Sebab dia juga manusia. Tapi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Tetapi tidaklah sifat manusia tu yang terlalu celah ada kepada Rasul tak. Kita ni ada kadang kita celah sangat, penyakit sakit sampai orang tak mahu kawan dengan kita. Tu kita. Tapi Nabi bersifat dengan sifat kita, tapi sifat-sifat celah kita tu tak ada kat Nabi. Sakit bersangatan kan, tu tak. Kita ni clean dengan bini. Soal interaksi dengan isteri ni, Nabi pun interaksi dengan isteri. Nabi juga berhadapan dengan kerana isteri, tapi bukan macam kita. Bukan macam kita. Kita ni clean, kita ni lebih teruk daripada bini lagi. Marah ke bini sama tak cerdik dengan bini. Kita dah tahu dah bini tu tak cerdik. Bahasa orang Kedah lah, bukan kata orang perempuan tak cerdik. Maknanya kita kena tahu kedudukan tu. Laki-laki ni dia ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa ni. Ya Quran jangan duk bangkang pula. Marah ke lelaki dia tengah keling dengan lelaki dia. Kita duk ngajak lagu ni, dia marah kita pula. Kita baca ayat Quran, dia marah Quran, dan auzubillah min zalik. Jangan jadi lagu tu. Kawan sama emosi, cerdik sama.
No, perempuan ni kadang-kadang dia emosi sangat. Baik lelaki pun sama, tapi lebih bagi orang perempuan lah. Jadi dia kata ayat Quran tak ayat Quran ni, tak kira lelaki saya tak betul. Tak apa, lelaki hang tak betul pun jangan nak marah ayat Quran ni. Marah tu lelaki hang tu. Kan? Jadi dengan terajak sangatlah, agak-agak lah. Jadi lelaki-lelaki ni kedudukan duduk atas, mana dia kena cerdik. Dia bodoh lagu mana, dia kena cerdik daripada orang bawah dia. Siapa dia? Isteri dia. Isteri dia buat perangai tong-tong masak, tak mau, tak peduli ke dia apa sebagainya. Dia jangan jadi tak cerdik dengan bini dia juga. Dia kena bimbing isteri dia, didik isteri dia. Isteri dia kata kat dia macam-macam, jangan lawan. Renyih sudah. Sebab tu setengah-setengah petua dia kata, bini kita ni macam nak dara kita. Nak dara kita bukan sakat kata kat kita. Dia cakap ikut dengan kita kan. Kita marah-marah lah, tapi nak dara terang mana sangat. Dia naik atas kepala kita, boleh nak kata apa, nak dara, nak kita. Bini taklah main naik rabat atas kepala kan, tapi nak kata dia macam nak darah. Nak darah kita, dia naik rabat atas kepala kita pun kita nak kata apa? Nak darah kita. Jadi layan dia macam nak darah kita. Mana biasalah tu kecacatan dia, kekurangan dia, boleh buat perangai. Tambah depa pula ada penyakit. Sebulan sekali tu ada penyakit depa tu. Masa tu jangan nak kata apa, senyum sudah. Dia marah pun kita kata, hang ni lagi marah lagi lawa noh. Kita begitu tak apa. Marah pumpang. Hang ni bagus juga marah. Lagi marah lagi lawa aku tengok. Tak apa. Gitulah. Habis cerita bab bini ni, cerita aurat basyariah ni, sifat kemanusiaan ni. Jadi harus pada hak mereka itu bersifat dengan segala sifat manusia, yang tiada mengurangkan martabat mereka itu Rasul yang maha tinggi. Jadi Nabi ni harus bersifat dengan sifat manusia, tapi sifat manusia itu tak mengurangkan martabat mereka. Seperti mana sakit yang bersangatan contohnya, tidur yang melampau-lampau contohnya. Mereka juga tidur, tapi bukan tidur macam kita, tidur mati. Tak. Tu dia kata tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna, mata tidur hati tak tidur. Apa sifat mereka? Seperti makan, mereka juga makan, minum, sakit, demam, tidur, duduk, beristeri, berjalan, dan lainnya yang disebut tadi ni. Daripada segala sifat yang tiada mencederakan kemuliaan. Mereka boleh memiliki, boleh ada pada mereka itu sifat kemanusiaan, selagi mana sifat itu tak mencederakan kemuliaan mereka dan kesempurnaan mereka itu Rasul. Habis. Sin soal apakah dalil harus mereka itu. Kita baca laju sikit ni tuan-tuan. Ya, kita nak habis dah ni. Tinggal lagi 2 pelajaran lagi dah ni. Apakah dalil harus mereka itu Rasul bersifat dengan sifat manusia? Apa bukti hang nak kata Nabi ni bersifat dengan sifat manusia? Jin jawab dalilnya, buktinya dapatkan setengah-setengah. Dapatkan ini kita dapati. Dapatkan ini kita dapati setengah-setengah daripada sifat yang tersebut itu pada diri mereka itu pada setengah-setengah ketika. Yang kita katakan Nabi ni dia bukan wajib bersifat dengan sifat manusia, dan dia juga tidak mustahil bersifat dengan sifat manusia. Kalau mustahil bersifat dengan sifat manusia tu malaikat, dia mustahil bersifat dengan sifat manusia. Dia takkan tidur, takkan minum, takkan bersih, takkan apa sebagainya. Nabi ni pula dia tak mustahil. Kalau begitu dia wajibkah bersifat dengan sifat manusia? Tak juga. Habis itu harus. Kenapa? Dia kata sini dapatkan, kita dapati daripada sifat tersebut, sifat manusia tu ada pada diri mereka itu pada setengah-setengah ketika ya. Ada ketika yang lain tak ada pun sifat manusia tu. Macam mana yang boleh keluar di antara celah-celah jari Nabi ni? Tu bukan sifat manusia tu. Dan pada setengah-setengah ketika yang lain, batu yang besar nak dialih oleh sahabat tadi, tapi Nabi boleh alih. Dikatakan Nabi bersifat dengan sifat manusia, tapi bukan pada semua keadaan, dan bukan wajib pun bersifat dengan sifat manusia. Harus saja. Harus ni maksudnya ada ketika boleh bersifat dengan sifat manusia, ada ketika Nabi tak bersifat dengan sifat a'rab basyariyah. Habis. Pelajaran yang ke-18. Habis. Surah. Sin soal berapa jumlah sekalian aqaid yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dengan tafsil itu. Sin soal berapa jumlah, berapa banyak sekalian aqaid, segala ikatan, segala pegangan yang wajib atas tiap-tiap mukallaf, yang wajib kita belajar ni, mengetahui dengan tafsil, dengan secara terperinci tu berapa banyak. Jin jawab, jumlah sekalian aqaid, sekalian ikatan, sekalian prinsip akidah yang wajib diketahuinya manusia ni, mukallaf ni,
dengan tafsil, dengan secara terperinci, itu 50 akidah. Ni kata akidah 50 ni. 50 ni mana? 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, 20 sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala, kan? 10 lagi. Satu sifat yang harus, satu perkara yang harus bagi Allah Ta'ala. Tinggal lagi 9. 9 tu apa? 4 sifat yang wajib bagi segala Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi segala Rasul. Tinggal satu lagi. Nak bagi cukup 50 ni. Apa dia? Satu lagi. Satu perkara yang harus bagi segala Rasul. Cukup 50. Jadi mengandungkan dia semuanya, no? Mengandungkan dia dia akidah tu semuanya 50 tu oleh makna dua kalimah, bukan duduk dalam kalimah tu, tapi makna huraian, makna dua kalimah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dalam makna, dalam perbincangan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah terkandung dalam tu, terkandung dalam perbincangan, bukan dalam kalimah tu. Bagaimana kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kita nak kata Allah Ta'ala ni bisu, pekak tu, di apa sebagainya? Tak. Dalam perbincangan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu. Habis. Erti kalimah, dua kalimah tu, tiada Tuhan melainkan Allah. Dan Allah Ta'ala jualah Tuhan. Tu maksud dia tu. Tiada Tuhan melainkan Allah, iaitu Allah Ta'ala jualah Tuhan. Tu bila kita mati, hati kita berjalan. Apa dia? Sambil duduk mati, la ilaha illallah. Mulut kata la ilaha illallah, hati kata la ma'budu bihaqqin illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Contohnya. Dan Muhammadur Rasulullah tu apa dia? Dan Muhammad pesuruh Allah, yakni Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, iaitu satu orang yang Allah Ta'ala suruhkan dia orang tu dengan bahu memberitahukan kita sekalian umat-umat daripada hukum dan lainnya. Siapa Nabi Muhammad tu? Seorang orang, dia bukannya malaikat, bukannya benda. Dia adalah orang yang Allah Ta'ala suruhkan dia Nabi Muhammad tu dengan bahu memberitahukan kita. Dia beritahu kat kita apa dia? Sekalian umat-umat ni daripada hukum dan lainnya, lain hukum. Habis. Sin soal berapa sifat yang mengandungi oleh makna la ilaha illallah? Berapa sifat yang mengandungi oleh makna kalimah la ilaha illallah? Dan berapa sifat yang mengandungi oleh makna kalimah Muhammadur Rasulullah? Ini tak ada apa dia nak hurai tu je. Kita dah mengaji dah semua ni. Cuma dia nak buat satu gambaran dalam perbincangan makna kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu. Macam mana? Tak mana sifat tu duduk. Jin jawab 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Lagu kita sebut tadilah, yang kita kira tadi ni. Dan 20 sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala. Dan satu yang harus bagi Allah Ta'ala. Jumlah sekaliannya 41. 41 pasal apa? 20 yang wajib, 20 yang mustahil, satu yang harus. Jadi sekaliannya 41 sifat yang mengandungkan dia semuanya, semua sifat tu oleh makna yang mengandungkan dia 41 tu semuanya oleh makna kalimah la ilaha illallah. Dah habis 41 dah, semua dah 50 dah, 41 dah selesai. Tinggal lagi 9. 9 tu duduk di mana pula? Dan 4 yang wajib bagi Rasul, dan 4 sifat yang mustahil atas Rasul, dan satu yang harus bagi Rasul. Jumlah sekaliannya 9 sifat. Ini lagi 9 ni yang mengandungkan dia sifat ni semuanya oleh makna kalimah Muhammadur Rasulullah. Sebab tu bila kita nak masuk Islam, kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dua kalimah ni. Dua kalimah ni kita mengucap, kita dah faham tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Tu dah faham dari sudut kalimah tersebut. Nak faham huraian maknanya tu, apa dia? Kena mengaji 50 sifat ni, baru kita faham. Tidak mana boleh kita nak kenal Allah Ta'ala cakap sebut saja Allah, orang kapiak pun reti sebut. Jadi nak kenal Allah Ta'ala, kena kenal sifat. Sebab tu kita mengaji sifat Allah Ta'ala. Habis. Soal siapakah yang afdal?
Nah, ditanya siapakah yang afdal, yakni yang lebih, yang mulia, yang terlebih mulia, yang terutama sekali daripada makhluk ini. Jin jawab, ni mudah-mudah dah belakang ni semua mudah-mudah dah. Yang afdal sekali daripada makhluk ini ialah penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh, kemudian segala rasul yang lain. Habis rasul, kemudian segala nabi pula. Apa nabi dengan rasul tak sama ke? Tak. Setiap rasul itu mesti nabi. Setiap rasul itu pasti nabi. Tapi setiap nabi itu belum tentu menjadi rasul. Ada orang yang telah lantik dia jadi nabi saja, dia tak boleh jadi rasul. Dia tak jadi rasul. Nabi dengan rasul ni beza apa? Rasul ni dia mendapat wahyu daripada Allah dan disampaikan kepada umat, disuruh sampaikan kepada umat. Adapun nabi dia mendapat khabaran daripada Allah tapi tak disuruh sampai kepada umat. Itu bezanya. Habis dah nabi apa pula? Kemudian segala kepala malaikat yang 10 itulah. Israfil, Izrail tu. Kemudian malaikat-malaikat yang lain pula. Aduh. Nah. Habislah. Kita berhenti sekat tu dulu kot. Kita tinggal sikit buat untuk majlis khatam kita nanti, no. Wallahu subhanahu wa ta'ala summa qala. Sin soal siapakah penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada soalan ke? Silakan. Ta'rif lazim ni kot, apa nama dia punya term ni kot, melazimi. Melazimi ni maknanya dia lazim malzum lah. Kita sebut lazim malzum tu maknanya dia mewajibkan, memestikan. Lazim. Jadi bila Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat qudrah, sifat kuasa, sifat perkuasa, maka dia melazimkan Allah Ta'ala tu berkeadaan, no? Keadaan Allah Ta'ala tu yang berkuasa, yang memiliki sifat perkuasa. Bila kita sebut Allah Ta'ala ada sifat sama, sifat pendengar, maka lazimlah, melazimilah Allah Ta'ala itu keadaannya yang mendengar ataupun keadaannya yang bersifat dengan sifat pendengar. Wallahu a'lam. Istidrak. Istidraj juga. Istidraj. Dia terkena istidraj. Kalau kita sebut orang tu terkena istidraj ni kot, yang apa? Yang apa? Dia nampak macam banyak nikmat kan. Istidraj. Jadi dia benda tu masalah apa dipanggil apa? Macam benda yang mencari adat lah. Allah betul kan ni? Istidraj ni nampak macam banyak nikmat, tapi sebenarnya satu perkara yang menjauhkan kita daripada Allah Ta'ala. Sebagai contoh, orang tu tak mayang tapi menegal aku. No, dia ni ahli maksiat tapi dapat banyak nikmat. Kawan-kawan ramai yang kita ni punyalah jaga amal ibadat sebagainya tapi tak ada apa pun. Jadi kita boleh lihat orang yang sedemikian dia terkena istidraj. Nampak macam nikmat tapi nikmat itu menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, janganlah kena kat kita. Biar. Lagi. Tengok lagi nanti, tengok kelimah. Tulis dalam ni apa, dalam Rumi apa, dalam Jawi apa. Istidrak. Kalau boleh istidrak tu tulis dalam Jawi ya. Nanti senang kita tengok, kita sebut dah minggu depan lah. Insya-Allah, wallahu a'lam. Tak boleh melampau mencintai Rasulullah. Nak kata tak boleh ni, kita tengok contohlah, contoh para sahabat. Para sahabat ni pernah sekali depa bila Nabi SAW masuk, ada yang bangun berdiri. Saya tak ingat Sayyidina Hasan bin Thabit apakah, no? Nabi tak bagi dia bangun lah. Dia kata, dia menjawab dengan jawapan yang lebih kurang maksudnya, tak kenal lah seorang yang mulia tu kan, aku tidak meletakkan penghormatanku padanya. Itu bukan nama melampau. Tidak ada, bahkan ulama sebut tidak ada istilah melampau dalam mencintai Rasulullah. Tidak ada langsung perkataan melampau dalam mencintai Rasulullah. Takkan kita nak kata para sahabat yang
para sahabat yang mengorbankan jiwanya, kan, mengorbankan dirinya tu untuk Rasulullah tu sebagai melampau mencintai Rasulullah. Tak kena. Kan, takkan kita nak kata orang yang berselawat, menangis, rindu kat Nabi itu sebagai orang melampau. Takkan kita nak kata sahabat-sahabat yang sanggup memberikan apa sahaja yang mereka ada sampai tinggal Allah dan Rasul pada Rasul, membuktikan sokongan mereka kepada Rasul. Jadi takkan kita kata mereka melampau, tak. Jadi itu pengorbanan sahabat yang jauh sekali lah kita nak buat. Kita mustahil dapat nak buat benda tu. Jadi insya-Allah lah, maknanya tak nama kita melampau mencintai Rasulullah selagi mana berada di atas jalan syariat. Wallahu a'lam. Ya, Nabi ni kita memang etikad kita, pasal itu kita kena ngaji tauhid. Bila kita ngaji tauhid, kita tahulah Tuhan tu siapa, Nabi tu siapa. Dia masalah hari ni kalau secara umumnya tak ada orang menganggap Nabi sebagai Tuhan kecuali dakwaan pihak tertentu yang mana mereka cuba mengelirukan umat Islam. Kononnya umat Islam hari ni macam Kristian, menganggap Nabi Isa tu, Yesus tu sebagai anak Tuhan. Satu benda momokkan yang dibina oleh pihak tertentu. Kita tak nafi ada sekelompok kecil, mungkin ada, tapi tak perlu di-highlight pun, tak jelas pun. Bahkan tomahan yang mengatakan menganggap Nabi sebagai Tuhan tu difokuskan kepada orang yang tak sepatutnya. Seperti orang sahut maulid Rasul, kita memuliakan melampau-lampau sangat. Tak kena. Jadi adabnya kita kena ngaji tauhid lah. Kalau kita tak ngaji tauhid, bukan setakat Nabi kita anggap Tuhan. Bahkan buah kita pun kita anggap Tuhan, kita rasa dia boleh memberi bekas. Bila kita tak ngaji tauhid ini, bini kita pun silap jadi Tuhan, dia ikut cakap dia, takut lagi dia marah kita buat ni. Bila kita ngaji tauhid, kita tahu Tuhan kita hanya satu. Kita perlu takut dengan Tuhan yang satu saja. Jadi soal nak mencintai Nabi tadi ni, ceritanya mengaji tauhid. Bagi clear, bagi elok, dan kita beradab dengan Nabi. Selawat kat Nabi, cinta kat Nabi sebagainya. Ikut apa Nabi suruh, buat apa Nabi buat, insya-Allah. Wallahu a'lam. Biarlah. Sekat dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا استودعناك ما قرأناه فردده إلينا عند حاجة إليه وصلى الله وسلم. الحمد لله العالمين. تقبل الله منكم. إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء وذكره فيه الشفاء إذا تمادى بالعلل. إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء وذكره فيه الشفاء إذا تمادى بالعلل. نلنا به طول المدى نصرا على كل العدا يسرنا أن يفتدى بالروح من نوى المقال. إن الحبيب المصطفى
له أرواحنا دامت به أفراحنا زالت به أتراحنا فهو الرجاء والأمان إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء وذكره فيه الشفاء إذا تمادى بالعلل أوردت ربي نعما عد النجوم في السماء أحسن إلهك رما ختامنا عند الأجل إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء وذكره فيه الشفاء